tarikh 3 Oktober 1993 adalah satu tarikh keramat untuk pasukan 19 Melayu Diraja Mechanized yang waktu itu telah berkhidmat di Mogadishu, Somalia, di mana peristiwa pertempuran di Bakara berlaku. Hari ini genap 20 tahun peristiwa tersebut berlaku, di mana pasukan 19 Melayu Diraja Mechanized telah memainkan peranan penting dalam sejarah tentera darat dan angkatan tentera keseluruhannya. Telah menunjukkan tahap kecekapan yang tinggi, di mana kita diminta untuk membantu pasukan elit dari tentera Amerika yang terperangkap selepas melaksanakan tugas operasi untuk menangkap ketua Malaysia, iaitu Farah Aidid. Dalam proses membantu pasukan Ranger yang terperangkap itu, pasukan dari 19 Melayu Diraja Mechanized telah pun diminta untuk membantu pasukan yang terperangkap untuk mengeluarkan anggota yang mati dan juga yang tercedera di dalam kawasan Pasar Bakara. Sebelum berlaku pertempuran tersebut, kita, iaitu pasukan 19 Melayu Diraja, telah banyak menjalankan tugas-tugas rutin yang lain dalam membuat rondaan dan sebagainya. Jadi di situ pasukan UN telah pun melihat kewibawaan pasukan 19 Melayu Diraja melaksanakan tugas dengan baik. Dari situ timbul juga tanggapan yang baik dari pihak tentera Amerika yang di sana, yang mengatakan memang boleh pasukan tersebut boleh diambil kira untuk memberi bantuan jika sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Pada 2 hari bulan Oktober 1993 itu, pasukan tentera Ranger telah menjalankan satu misi operasi, iaitu untuk menangkap ketua kumpulan Malaysia Aidid, itu Farah Aidid, ya. Jadi semasa melaksanakan tugas tersebut, mereka berjaya pada mulanya untuk menangkap beberapa orang kanan Farah Aidid, tapi Farah Aidid sendiri tidak dapat ditangkap oleh kerana kelicikan beliau. Jadi tentera yang masuk untuk menangkap tu gagal dibawa keluar dari kawasan tersebut oleh kerana tindakan pasukan Aidid yang mempunyai banyak senjata-senjata berat menangkis serangan-serangan yang datang dari pasukan Amerika. Di dalam operasi tersebut, di mana terdapat 2 buah helikopter tentera Amerika itu Black Hawk yang telah jatuh ditembak. Jadi pada keesokan paginya, pada 3 hari bulan Oktober, mereka telah mengantar pasukan Quick Reaction Force mereka sendiri untuk cuba mengeluarkan pasukan-pasukan Ranger yang terperangkap. Dalam misi tersebut, mereka telah mengalami 4 anggota mati, ditembak dalam proses tersebut, dan beberapa orang yang lain cedera. Oleh kerana serangan yang dibuat oleh pasukan Aidid itu agak hebat, mereka mengambil keputusan supaya kalau boleh melibatkan pasukan lain bagi membantu pasukan mereka. Di sini lebih kurang dalam pukul 5 petang, saya masih ingat, hari Ahad
pukul 5 petang di kamp Mogadishu 19 Melayu Diraja Mechanized telah didatangi oleh staf dari pasukan tentera Amerika bagi minta bantuan pasukan saya masa itu untuk menyelamat anggota mereka yang terperangkap. Jadi kita telah pun memberi bantuan dengan menghantar kereta-kereta perisai Condor dan juga anggota untuk misi tersebut. Mereka berlepas dari kawasan Port C lebih kurang di Mogadishu tu lebih kurang pukul 10 malam dan selepas bergerak lebih kurang 1 jam berlaku sedikit kekecohan di mana pasukan yang mendahului pasukan dari 19 Melayu Diraja Mechanized ini terpaksa berundur oleh kerana kekurangan dari segi pandangan dan alat bantuan untuk menembak di waktu malam. Di situ pasukan dari anggota dari 19 Melayu Diraja telah mengambil alih kedudukan bagi meneruskan perjalanan ke objektif 2 tempat yang telah pun disasarkan pada awalnya, di mana terdapat pasukan dari Ranger Amerika ini terperangkap. Jadi sebaik saja melepasi kawasan yang telah diketahui diduduki oleh kumpulan milisya ID ini, mereka telah ditembak. Saya jangka waktu itu dalam pukul 11 ya. Setelah mereka ditembak bertalu-talu dari kiri dan kanan, berlaku pertempuran di sepanjang 2 km sebelum sampai kepada objektif, kita panggil objektif A dan objektif B. Di situ berlaku pertempuran yang hebat, dan dalam salah satu pertempuran tersebut salah seorang anggota pasukan 19 Melayu Diraja, iaitu arwah Korporal Mat Aznan, telah ditembak. Dia masa itu ialah sebagai seorang pemandu kereta perisai Condor, ditembak dari depan. Oleh kerana senjata yang digunakan untuk menembak beliau itu dari senjata RPG, jadi peluru tersebut dapat menembusi kereta perisai, di mana peluru RPG ini ataupun senjata RPG ini ialah kegunaan dia adalah untuk memusnahkan tank. Jadi Condor ni ialah satu kenderaan yang dikatakan masih kurang daya ketahanan dia dari segi menerima tembakan dari senjata tersebut. Jadi arwah mati selepas lebih kurang saya kira setengah jam setelah ditembak dari depan ya. Selepas itu berlaku lagi pertempuran dengan pasukan-pasukan anggota dari 19 dan juga tentera Amerika yang berada bersama-sama dengan kenderaan tersebut, sehingga mereka dapat mencapai atau menuju kepada objektif A dan B itu dan mengeluarkan 95% anggota yang terperangkap. Maksud di sini 5 anggota tentera Amerika Ranger saja yang tidak dapat dijumpai pada malam tersebut. Dalam kekecohan yang berlaku sebab pertempuran berlaku di waktu malam, kereta yang digunakan Condor masa itu adalah warna putih. Jadi untuk pasukan musuh melihat benda yang berwarna putih waktu malam memang agak jelas ya. Walaupun malam itu tidak begitu terang, tapi masih senang dilihat. Jadi ialah satu sebab mengapa kebanyakan kenderaan itu menjadi satu sasaran yang senang untuk ditembak oleh pasukan musuh. Dalam pertempuran tersebut, pasukan 19 Melayu mengalami seorang anggota meninggal, iaitu arwah Korporal Mat Aznan, dan 9 yang cedera. Dan di pasukan tentera Amerika keseluruhannya ya, mengalami 18 anggota mereka yang meninggal dalam pertempuran,
dan lebih kurang 70 yang cedera. Filem Black Hawk Down ni ditayangkan di Malaysia kalau tak silap saya pada tahun 2002. Sewaktu itu saya bertugas sebagai attaché tentera di Bangkok. Jadi Kementerian Pertahanan merasakan ada satu keperluan untuk saya diterbangkan balik bagi menjawab ataupun menerangkan apa yang sebenarnya berlaku dalam peristiwa malam pertempuran di Pasar Bakaran tersebut. Karena dalam filem tersebut peranan pasukan dari 19 Melayu Diraja atau tentera Malaysia kita tidak ditonjolkan dengan sebenarnya, ya, tidak diketengahkan dengan sepatutnya, kerana peranan kita saya rasa memang berkesan, dan tanpa kehadiran kita pada malam tersebut atau petang tersebut, saya rasa mungkin pihak tentera mereka tidak akan berjaya mengeluarkan anggota mereka yang terperangkap. Dan dari segi jumlah casualties ataupun anggota yang menerima kecederaan dan kematian mungkin meningkat. Kerana dalam perjalanan anggota tentera mereka memang ditempatkan dalam kereta-kereta kondo kita. Semasa dalam perjalanan dari seaport ke sasaran yang lebih kurang 2 ke 3 kilometer itu, mereka ditembak dari kiri kanan jalan. Oleh kerana mereka berada dalam kereta perisai, jadi segala tembakan yang datang dari senjata-senjata kecil tidak menembusi kereta perisai kita. Jadi di situ mereka terselamat, kecuali jika kereta perisai tersebut ditembak dengan menggunakan senjata-senjata berat seperti RPG tadi, ya. So di situ mereka terasa mungkin terhutang budi, sebab tanpa kereta perisai kita membawa mereka ke objektif sebelum dapat mengeluarkan anggota yang terperangkap itu, mungkin casualty di pihak Amerika dan kita juga mungkin bukan figures yang saya bagi tahu tadi lah, mungkin meningkat, ya. Dan mereka sendiri tidak ada keupayaan dari segi kemampuan untuk membawa anggota dari point A ke point B dengan menggunakan kenderaan-kenderaan yang lain. Oleh kerana kereta-kereta perisai mereka telah pun dihantar pulang awal sebelum ini, kerana mereka tidak menjangka yang situasi gawat seperti ini boleh berlaku di Mogadishu. So apabila Kementerian Pertahanan panggil Datuk datang ke Malaysia, jadi apabila saya dipanggil berserta dengan pegawai-pegawai lain untuk menerangkan apa yang sebenarnya berlaku di Mogadishu waktu itu semasa, dan menidakkan apa yang ditayangkan dalam filem Black Hawk Down. Jadi mungkin masyarakat kita di Malaysia dan juga masyarakat dunia dapat mengetahui apa yang sebenarnya berlaku, ya. Jadi kehadiran kita pada 3 dan 4 Oktober itu memang tidak boleh dinafikan, yang peranan besar yang kita mainkan sehingga kita dapat membawa balik 95% dari 95% dari anggota yang terperangkap, ya. Dan anggota yang terlibat pada waktu itu, iaitu tentera Amerika, tidak menafikan yang peranan yang kita mainkan memang besar, kerana tanpa kehadiran tentera Malaysia pada malam tersebut, mereka mengatakan dalam surat, dan mereka juga menghantarkan seorang pegawai tinggi berpangkat Lieutenant General waktu itu untuk berjumpa dengan tentera kita bagi menyampaikan rasa terima kasih bagi pihak keluarga mereka di Amerika tentang apa yang telah kita lakukan untuk mereka. Thank you for bringing back our husband, our brothers, that kind of thing. So memang, tapi filem tersebut tidak menggambarkan situasi apa yang sebenarnya berlaku. Mungkin dari segi komersial mereka tidak mahu menunjukkan tentang kehebatan kita ataupun sebagainya. Saya sendiri telah melihat filem tersebut dan saya rasa kurang 1 minit, sebab ayat yang digunakan itu begitu ringkas, ya. Cuba dapatkan bantuan dari pasukan Malaysia, macam itu saja, yang dikatakan, yang digambarkan dalam filem yang agak panjang itu.
Dan bila ditunjukkan pelakon yang mewakili tentera Malaysia pun, saya berasa ragu-ragu yang itu tentera kita lah, ataupun orang Malaysia yang dimasukkan dalam filem tersebut. Setahu saya tidak ada, ya. Tidak ada langsung consultation ataupun sebarang kerjasama yang mereka dapat ataupun khidmat nasihat. Sebab filem tu kalau kita ikutkan mesti ada orang pasukan yang terlibat, patut diberi patut diminta nasihat, ya, tentang apa yang sebenarnya berlaku ataupun di mana apa perasaan kita waktu itu ataupun bagaimana peristiwa itu patut ditonjolkan, ya. Benda